Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Anwar Hakim bin Abdul Salam dan saya memegang nombor matrik di 183-11009 dan saya mengambil kos Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qira'at. InsyaAllah saya akan menerangkan berkenaan akhlak, moral dan etika. Yang pertama, akhlak secara umumnya ialah sistem atau tingkah laku manusia yang bersumberkan kepada asas wahyu atau syarak. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan perkara lahiriah. So di sini menunjukkan akhlak ini dia daripada sumber agama Islam yang ditunjukkan oleh Nabi, bagaimana akhlak Nabi yang kita nampak, dan dia juga lebih daripada keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan akal. Apabila kita dah nampak daripada sumber wahyu, daripada tunjuk ajar Nabi, so kita dekat mana-mana pun kita akan buat satu perkara yang baik itu menurut daripada jiwa keimanan kita sendiri, bukan daripada pemikiran kita. Andai kata kita nampak benda tu baik, kita lakukan perkara tersebut. Dan seterusnya, moral. Moral ialah tingkah laku manusia yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik ataupun buruk. Moral ni dia lebih pada secara umum untuk masyarakat. Ada kata macam moral ni lebih pada praktikal lah, dan dia hasil daripada etika. Dan moral ini dia melibatkan pemikiran manusia, daripada pandangan manusia untuk melihat orang ini bermoral ataupun tidak kan. Dan dia lebih bergantung daripada suasana keadaan yang membentuk satu individu tu. Dia bukan bersifat tetap. Dia ikut pada suasana juga. Dia boleh berubah-ubah moral ni. So yang ketiga, etika. Etika ialah sistem tingkah laku manusia bersumber selain daripada wahyu, iaitu bersumberkan falsafah. Seperti yang saya cakap tadi lah, etika ni dia lebih pada teori yang daripada ahli-ahli falsafah untuk menilai satu perkara itu, adakah benda tu baik ke, buruk ke, benda tu bertanggungjawab ke ataupun tidak bertanggungjawab ke, sebagainya lah. Dialah yang menjadikan satu perbincangan untuk persetujuan daripada masyarakat dan kesesuaian untuk masyarakat untuk melakukan perbuatan yang bermoral. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Ghazman, nombor kad matrik D183-11003. Pada perbahasan yang saya akan bincangkan adalah berkaitan dengan moral. Moral pada awalnya asal perkataannya adalah daripada perspektif orang barat. Ini moral ni berasal daripada orang barat. Okey, secara keterangan dia, moral atau prinsip moral ataupun moral berasal daripada bahasa Latin, yakni moralitas, membawa maksud pengertian ajaran ataupun pegangan berkaitan dengan buruk dan baik sesuatu perbuatan. Yakni perbuatan baik dan buruk tu dia berkenaan dengan moral. Yang perangai seorang tu yang ditunjukkan seorang tu, dia berkaitan dengan moral. Okey, seterusnya, fokus moral. Fokus moral lebih menjerumus kepada seorang itu kepada amalan dan perlakuan yang dizahirkan oleh seorang itu. Yakni perbuatan seseorang itu dia menjerumuskan orang tu sama ada baik ataupun buruk. Okey. So perbuatan baik dan buruk ni dinilai daripada moral seseorang itu, sama ada perbuatan yang dilakukan dia itu baik ataupun buruk. Okey, dan dia dinilai oleh orang manusia. Okey, baik. Seterusnya, asal perkataan etika. Etika ialah satu set peraturan dalam sesuatu masyarakat. Yakni etika ni lebih kita kenali dengan adat. Sebagai contoh, adat Melayu, adat resam Melayu pada setiap negeri berbeza. Sebagai contoh kita ambil Negeri Sembilan, setahu saya
kalau seorang itu ingin meminangkan anak perempuan seseorang tu, dia kena menghantar wakil ataupun daripada keluarga dia untuk berlawan pantun. So bila time nak pergi meminang tu, dia kena melawan pantun. So bila menang ataupun pantun dia tu dapat disambut dengan meriah, so mereka akan terima. Itu adat di sana. Setengah pula tempat dia menggunakan adat pepatik, dan lain-lain lagi. Dia ikut pada sesuatu perkauman ataupun sesuatu tempat tu, etika kehidupan dia tu berbeza. Dan selain itu, etika ni dia merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Ini maksud dia antara hak dengan yang batin. Dia boleh menunjukkan adat dia ni yang mana betul, yang mana salah. Tapi setengah adat ni macam adat Melayu ni, ada setengah dia ikut syariat, ada setengah yang tak ikut syariat. Macam tu, dia ada baik dia, ada buruk dia. Pada aspek utama etika pula ialah kehidupan yang baik, iaitu kehidupan yang bernilai ataupun memuaskan, yang dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral oleh banyak ahli falsafah. Antara isu utama dalam etika ialah pencarian umum summum bonum, yakni bermaksud kebaikan yang terbaik. Tindakan yang betul dikatakan mengakibatkan kebaikan terbaik, manakala tindakan yang tidak bermoral dikatakan menghalangnya. Etika berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, kebenaran, kesalahan, kewajipan, tanggungjawab, keadilan, iaitu analisis konsep-konsep seperti ini dan justifikasi mentimbangkan penyataan dakwaan yang melibatkan konsep-konsep tersebut. So etika adalah teori tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan. Maksudnya etika ni lebih kita senang kita faham, dia lebih kepada benda baik, benda kehidupan kita. Dia menunjukkan keadilan kita, menunjukkan kebenaran, kejahatan dalam sesuatu masyarakat seperti asal perkataan yang diterangkan. Seterusnya, fokus etika yakni peraturan yang berkaitan rapat dengan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral yang macam tadi yang kita sebut, tanggungjawab, kejahatan, kebaikan, kebenaran, kesalahan, kewajipan dan keadilan. Benda ni dia menunjukkan sesuatu masyarakat tu, macam masyarakat Melayu, masyarakat India, masyarakat Cina. Mereka ada etika masing-masing, yakni adat lah, macam kita lebih umum kita kenali sebagai adat. Dia menunjukkan sesuatu masyarakat tu dari segi nilai-nilai moral tu. Okey, baik, seterusnya kita pergi pula kepada akhlak. Asal perkataan akhlak dari perspektif Islam. So sebagaimana kita tahu tadi, moral daripada barat. So akhlak ini pula daripada orang Islam. Akhlak merupakan bentuk jamak daripada perkataan khuluq, berasal daripada bahasa Arab, yang bererti perangai, tingkah laku ataupun tabiat. Sebagai keterangan, akhlak secara terminologi bererti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sedar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Maksudnya, seperti mana pengertian tadi itu, dia membawa maksud akhlak, maksud perangai, tingkah laku atau tabiat. Yang orang tu dia mendorongkan diri dia, mendorongkan perangai dia, mendorongkan tingkah laku dia ataupun tabiat dia daripada buruk. Dia dorongkan untuk dia menjadi baik untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Dia bukan untuk menunjukkan kepada orang lain, aku ni baik. Dia cuba untuk mendorongkan diri dia ke arah kebaikan. Okey, seterusnya fokus.
kita pergi pula pada fokus akhlak menjerumus kepada keadaan dalaman hati seseorang yang membentukkan tabiat luaran menerusi perbuatan seperti mana kita tahu tadi. Dia sebenarnya dia menjerumuskan, maksud dia mengarahkan keadaan hati kita untuk menunjukkan tabiat ataupun tingkah laku yang baik, menerusi perbuatan. Contoh kita ambil seorang ni dia rajin tolong family dia, tolong kawan-kawan, adik-beradik dia. So dia bawakan perangai yang dididik oleh dalam family dia tu, dia bawakan kepada kawan-kawan dia. Dia menunjukkan dengan tingkah laku dia tolong kawan dia tu. Okey, kita pula nilai, oh dia ni baik. Macam tu lah maksud dia. Cara kita nak membezakan akhlak, moral dan etika pula, iaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia. Yakni etika ni kita untuk menentukan nilai perbuatan manusia, kita nak nilaikan manusia tu sama ada baik ataupun buruk menggunakan akal fikiran kita ataupun kita punya ilmu kita lah. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Lepas tu seterusnya seterusnya moral pula. Moral kita menggunakan norma-norma yang tumbuh berkembang dan langsung dalam masyarakat, yakni ada istiadat. Itu maksud yang tadi kita terangkan lah. Moral ni lebih kepada adat istiadat seorang tu yang berkembang dalam masyarakat dia tu, macam India macam mana, macam Cina macam mana, macam Melayu macam mana. Maksud dia norma-norma ataupun kelakuan harian dia, adat-adat dia tu macam mana kehidupan dia tu dalam sesuatu masyarakat. Dan akhlak pula dia menggunakan Al-Quran dan hadis untuk menentukan baik dan buruk dia. So dia membentukkan diri dia tu melalui Quran dan hadis. Okey, kalau Quran tak cakap macam ni tak boleh, dia tak buat. Kalau Quran kata macam ni baik, tolong orang apa semua, okey dia akan buat, supaya dia dapat dorongkan diri dia tu kepada ke arah kebaikan. Okey, sebagai tambahan, 3 pakar dan pada bidang akhlak, yakni Ibnu Mishkawai dan Imam Al-Ghazali dan Syekh Ahmad Amin menyatakan bahawa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan fikiran dia terlebih dahulu. Maksudnya benda yang dia lakukan secara lahiriah. Dia tak fikir pun kadang-kadang nak buat macam ni, tapi setengah orang tu dia sebagai contoh, setengah orang tu dia dididik oleh family dia ni dengan baik lah. So sampai jadikan suatu perangai dia ni seperti tabiat dia tu. Kita ambil contoh, family dia ni dari kecil sampai besar kurang bersosial. So bila apa yang ditunjukkan oleh mak ayah dia tu kurang bersosial, maksudnya sosial dia tu ada batasan. Dia bersosial cuma kurang bersosial pada bukan tempat yang tak ada batasan. So bila anak dia tu dari kecil sampai besar tengok, so dia akan bawa perangai yang family dia tu dia akan bawa perangai yang didikan yang ditunjuk oleh family dia tu kepada kehidupan dia tu tanpa dia sedar. Sebab dia dah terbiasa dengan benda tu. So sampai ke besar dia jaga social distancing. Dia jaga sosial diri dia tu dalam kawan-kawan perempuan dia, kawan-kawan lelaki dia macam mana. Dia jadi macam dia tak perlu pun untuk mendorong diri dia, tapi benda tu secara lahiriah dia dah sendiri terjadi. Itu maksud dia oleh daripada 3 pakar bidang akhlak ni. Okey. Nama Muhammad Akil bin Muhammad Nizam, nometri D183100810, mengambil jurusan Diploma Tahfiz.
Moral diperoleh menerusi pengamatan atau pengalaman individu atau sesuatu kelompok masyarakat. Ia bermaksud dekat sini moral ini diperoleh daripada manusia. Seterusnya etika. Etika itu bersumber selain daripada wahyu, iaitu bersumberkan falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah itu adalah seperti tokoh ulama, seperti itu. Akhlak pula bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumberkan kata-kata Nabi dengan ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran. Ciri-ciri moral adalah satu sistem yang menilai tindakan zahir manusia sahaja. Moral mencukupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan manusia sahaja. Yakni moral ini mencukupi pemikiran di antara perasaan hubungan di antara manusia dengan manusia sahaja. Kalau pada akhlak pula, akhlak merupakan satu sistem yang menilai tindakan zahir dan batin manusia. Dia zahir dan batin. Akhlak mencukupi pemikiran, perasaan dan niat di hati manusia dalam hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Yakni kat sini akhlak ni cukup pemikiran ataupun perasaan, niat di hati di antara manusia dengan makhluk, manusia dengan pencipta. Itu saja. Saya Awangku Muhammad Hamdani bin Awang Jafli, memegang nombor metrik di 18310911. Seterusnya saya ingin membentangkan berkaitan dengan nilai. Yang mana kita tahu nilai ini adalah kebaikan. Kalau sebut nilai memang kita ingat kebaikan. Okey. Nilai moral adalah bersifat relatif, subjektif dan sementara, serta boleh juga berubah mengikut situasi dan masa. Moral juga ditentukan oleh pemikiran manusia sendiri. Jika kita mempunyai pemikiran yang baik dan melakukan perkara yang baik, bermakna kita adalah orang yang bermoral. Lepas tu, seterusnya adalah nilai-nilai akhlak. Akhlak pula bersifat mutlak, sempurna dan tetap. Akhlak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan tunjuk ajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kalau kita berbuat baik dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab-adab yang diajar oleh Nabi, bermakna kita adalah orang yang berakhlak. Dahulu waktu kita sekolah, moral ni lebih dikhususkan kepada orang yang bukan Islam. Sebab dia berkelakuan baik yang bukan daripada Al-Quran dan hadis. Itu disebabkan moral ni dikhususkan kepada yang bukan Islam. Akhlak pula dikhususkan kepada orang Islam kerana setiap adab dan akhlak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Begitulah nilai-nilai daripada moral dan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Bayusha di 18311-473 Qas Diploma Tahfiz Al-Quran. Di sini saya ingin memberikan contoh bagi moral dan akhlak. Yang pertama, moral. Contoh yang ada pada pertamina ini ialah jika seseorang itu menedahkan aurat tetapi masih mempunyai perlakuan yang baik, mereka masih dianggap bermoral. Di sini ingin menerangkan bahawa jika seseorang itu walaupun perlakuan yang baik, walaupun dia tidak menutup aurat tetapi dia masih berkelakuan yang baik, maka dirinya itu masih dianggap bermoral kerana perbuatannya itu masih melakukan perkara kebaikan. Yang kedua, akhlak. Akhlak, contoh yang ada di sini ialah pemakaian bagi seseorang Muslim mengikut Islam
mestilah menutup aurat, dan jika individu Muslim tersebut tidak menutup aurat, mereka dikatakan tidak berakhlak kerana telah melanggar ajaran yang telah ditetapkan. Jadi akhlak di sini ialah akhlak bukan daripada manusia, akan tetapi akhlak ini daripada Allah Ta'ala, daripada wahyu Allah Ta'ala, sebagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap Muslim, setiap orang Islam mesti mengikuti setiap ajaran Nabi, setiap mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.